Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SBM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video yang terakhir. Rasa sedih bab 2. Cikgu dah share 2.2, 2.3 dan hari ni ialah bab 2.4. Masih dalam bab 2, 3 dan 5. Berdasarkan tajuk-tajuk fokus, tajuk-tajuk popular dalam modul-modul kita gabungkan, kita cari satu resolusi dan kita jawab bersama-sama. Baik, kita tengok balik. Kita dah sampai kepada ini cikgu lajukanlah sebab cikgu anak-anak dah tengok dah ni. Okey, dah sampai pada 2.3. Bila sebut 2.3 ni ialah berkaitan dengan perlembagaan lah. Pindaan ni maksudnya diubah. Dia sama juga kalau kita nampak kemahiran berfikir. Dia masih sama macam mana kita memahami bahawa undang-undang itu penting. Cikgu dah buat 2.3, dah buat 2.2. Hari ni dah buat dah ni Anak-anak boleh tengok. Dan hari ni ini pagi tadi cikgu dah share 2 modul. Okey, pada kali ini ialah berkaitan dengan pindaan. Apa itu pindaan? Pindaan ni ubahlah. Apakah pindaan perlembagaan? Apa yang pelajar perlu tahu dan biasanya kemungkinan disoal dalam peperiksaan kita. Kita bukan tumpuk SPM saja. Hot. Panas Okey. Kalau kita tengok pelajar, soalan yang pertama tu dia tanya apa? Apakah sebab pindaan? Dia tanya apakah. Apakah tu maksudnya berilah sebab pindaan perlembagaan markah 2. Di mana kita nak tengok? Dia dah ada pada sebelah ni. Nampak baris yang ketiga kan? Untuk apa? Menyesuaikan dengan peruntukan negeri baharu. Kita nampak kan? Kita kata sini menyesuaikan dengan kita ambil ayat tu je dengan peruntukan negeri baharu. Cantik tulisan tu. Okey, yang kedua tu kita nampak kan, dia kata apa? Bawah dia sambung tanpa mengubah kedudukan negeri. Tanpa. Rupanya cikgu tak reti tu dia tegak tanpa mengubah kedudukan. Ini bila berlaku pembentukan Malaysia, kemerdekaan, pembentukan Malaysia dan selepas itu keluarnya Singapura. Ni mesti ada pindaan. Mestilah ada pindaan, tambah pula melibatkan sistem mahkamah kita kan. Okey, soalan pertama ni cikgu nampak gayanya tumpul lah, tak ada jawab ni. Okey, jelaskan keadaan, kesan. Kesan. Dia nak jelaskan pula tu fakta, huraian, contoh, kesan daripada perkara pindaan. Di sini tak ada. Cikgu tak letakkan kesan. Jadi untuk kita dapat lebih lanjut, jom kita tengok buku teks. Kalau kita tengok di sini, kita nampak kesan pindaan ni kan. Ni nampak yang asas tadi kan. Yang awal-awal tadi dia menjawab, di sini baru kita nampak jelas sebab dia besar. Bertujuan menyesuaikan peruntukan negeri baharu. Satu. Tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, kita ada tiga perkara yang kita kena tahu. 1957, 1963 pembentukan Malaysia, Singapura keluar. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, apa kesan dia? Di mana kita nak ambil kesan, cikgu? Di mana kita nak ambil kesan? Okey, kita kena baca satu-satu pelajar.
Baru kita nampak kesan ni. Sebab kita kena cari. Okey, kalau tengok di sini kesan, yang bahagian ni kita nampak pindaan ini. Kita tengok kesan yang pertama ni. Ada tak ada bahagian struktur mahkamah atasan ni? Nampak tak kesan? Payah nak cari di sini. Okey, yang ini mungkin susah. Nombor 2 pun, susah juga cikgu. Tapi nombor 3 senang. Nampak? Apakah kesannya kita nampak di sini kita boleh ambil. Okey, apabila Malaysia dibentuk, nampak yang di Pertuan Negeri dilantik menjadi yang di Pertuan Negeri dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Good. Kita ambil ini. Apa kita nampak? Lepas itu kita nampak mengikut nasihat kabinet. Okey, yang boleh kita nampak kesan di sini, pemerintahan negeri diberi kepada negeri itu sendiri. Jadi kita boleh letakkan di sini ni. Kita boleh letakkan di sini satu kesan daripada pindaan berkaitan dengan ini. Jangan tulis nombor, tulis jalan ayat lengkap lah. Pemerintahan negeri, khususnya Sabah dan Sarawak. Okey, kita tengok di situ. Ada lagi. Ada tak lagi kita yang senang kita ingat? Okey. 65 ni ada 2 yang kita boleh ambil. Yang kita nampak kesannya apa di sini? Kita nampak baca di sini. Kita baca secara keseluruhan. Usul pindaan dinamakan pindaan Singapura, meneruskan usul memerdekakan Singapura keluar. Jadi kita nampak, apa yang kita nampak kesan di sini ialah apabila kita memindakan undang-undang yang berkaitan dengan Singapura, kita kena keluarlah. Kesannya beberapa perkara-perkara yang berkait. Ini yang berkait ni. Kesannya itu. Kesannya beberapa perkara yang berkait dengan Singapura kita terpaksa mansuhkan. Jadi macam mana kita nak tulis ayat tu? Kalau kita nampak di sini, kalau kita nak tulis nombor 2 ni, kesan apabila Singapura keluar, dia memansuhkan. Banyaklah. Memansuhkan ni kita bukan nak ambil semua. Mungkin kita boleh ambil berkaitan dengan contohnya apa? Kita boleh ambil satu jawapan yang daripada 4 tu kita ambil satu je. Daripada 4 ni kita ambil satu. 1, 2, 3, 4 ni kita ambil satu je. Mana yang mudah? Pelajar ingat. Mungkin kita katakan immigration. Kita ambil lah immigration. Kita dah dapat 3 markah tu. Ataupun kita nak ambil hubungan luar negara. Contohnya, sebab immigration takut salah eja pula kan. Hubungan luar negara. Okey. Dapat 3/4 dah, dapat 4 dah sebenarnya ni. Banyak lagi kesan-kesan yang lain yang kita nampak. Dia mengukuhkan struktur undang-undang kita. Dia menyebabkan negara-negara luar lebih hormat. Okey. 4. Nombor C ni nombor C pula. C ni kalau kita tengok, dia mesti kita baca stimulus. Baca stimulus ni. Jelaskan kepentingan menjiwai semangat perlembagaan. Kalau kita, perlembagaan ni undang-undang lah. Maksudnya kalau kita menjiwai semangat mematuhi undang-undang, apa jadi kepada negara kita. Pelajar di sini, pelajar boleh ambil dari segi ekonomi, dari segi politik. Ini selalu kebat cikgu sebut itulah. Dari segi politik, kalau kita mematuhi undang-undang, ekonomi akan dapat berjalan dengan lancar. Bila jalan dengan lancar, negara akan jadi maju. Akan lebih, dari segi sosial, akan lebih dihormati. Politik akan lebih stabil. Jadi kita buat dalam bentuk ayat. Dan kalau boleh, dalam skema holistik lah. Sebab ini kebat kan? Kita takut apa-apa yang berlaku kan? Baik. Ada tak lagi contoh soalan-soalan lain? Ya, cikgu akan tunjuk 2 modul berkaitan dengan ini. Satu ialah daripada buku iPro cikgu. Yang masih belum dapat, boleh dapat ni. Nampak? Mengapa berlakunya pindaan? Kita nampak situ kan? Mengapa berlakunya pindaan perlembagaan? 63 ni pembentukan Malaysia. Kita nampak di sini kalau 63, kalau cikgu highlightkan di sini sekejap. 63 dan 65. Dia beza Satu ialah pembentukan Malaysia yang menggabungkan. Kita ambil lah. Di sini maksudnya
kita ambil lah yang berkaitan dengan penggabungan kita tu kan. Jadi kalau kita nampak di sini, pelajar mungkin boleh ambil yang ni lah. Ini antara yang paling besar lah. Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kenapa dan 65 pula apa? Sudah tentu kita ambil berkaitan dengan pemisahan Singapura. Itu antara faktor yang kita dapat 2 daripada 4. Okey dah tu? Okey. Jelaskan pindaan yang dibuat pada tahun 1963. Ini kalau kita tak faham, memang kita jangan jawab lah. Sebab soalan ini aras tinggi. Jadi pelajar, kalau kita nak tengok di sini, cikgu syorkan kita cari yang paling mudah. Yang paling mudah kalau kita tengok, cikgu letak warna merah kot pelajar boleh ambil di sini. Kata dengan jawatan yang di Pertuan Negeri tadi. Di Pertuan Negeri, dilantik oleh Yang Pertuan Agong, ada kabinet. Sebab apa? Di sini pelajar mungkin akan dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5 markah. Yang lain tu mungkin tak ada. Sekurang-kurangnya, kita memahami di situ kita akan dapat 4 markah pelajar. Ini, kalau kita memahami bahagian ini saja, kita akan dapat markah yang lebih lah. Kalau Keban, dia kata apa tindakan kita untuk mengatasi orang yang selalu lawan ataupun melanggar undang-undang. Ni macam-macam. Mungkin kita boleh kuat kuasa ketatkan undang-undang, didik daripada peringkat atasan daripada peringkat bawahan, melalui mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Okey, dan jawablah dalam bentuk fakta, uraian, contoh, influence. Ini 1. 2, modul jago pun ada. Sama juga mengapa pindaan berlaku tahun 63. Kalau kita tengok sini pelajar, dia hampir sama. 63 ni pembentukan Malaysia. Sama. Terangkan 3 perkara utama. 3 ini kalau pelajar bagi fakta pun dapat dah. Tapi kalau pelajar bagi yang bawah tadi pun, yang cikgu kata tadi, jawatan yang dipertu ni pun dah dapat markah pelajar. Jadi, apa yang cikgu boleh buat rumusan pelajar dalam bab ini? Bab ini dia agak sedikit complicated. Kita bacalah. Sebab kalau kita tengok dari segi nota BPK ni, dalam PowerPoint ni, kalau kita tengok apa yang kita nak faham, 2.4 ni, laju pula 2.4, kalau kita tengok, pelajar boleh menghuraikan perbezaan antara perlembagaan 63 dengan 65. Nampak ni? Di mana kita nak ingat? Dah tentu kita nak ingat yang 3 tadi. Di sini susah cikgu. Susah tak apa. Kita ingat mana yang mudah, sebab pelajar ada pilihan untuk tidak menjawab soalan. Ini pindaan-pindaan dia yang kita dah jawab tadi. Sekurang-kurangnya serba sedikit membantulah, dan kita dapat lihat betapa uniknya negara kita. Sebab nampak ni, ini semua kebat ni. Kita boleh pindah undang-undang, dapat mewujudkan sifat toleransi, yang menunjukkan undang-undang kita ni dipuasati semua pihak dan sebagainya. Okey. Terima kasih anak-anak. Terus bersama dengan Cikgu Santai Sejarah. Jangan lupa like, komen dan subscribe, kongsikan channel ini supaya ramai mendapat manfaatnya. Terima kasih.